Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan, kita rafakkan Allah Subhanahu wa taala. Malam yang mulia ini, malam Isra Mi'raj, malam 27 Rajab. Mudah-mudahan malam yang penuh dengan keberkatan, ya, malam yang penuh dengan rahsia-rahsia Allah, dan malam ini nak tak nak ibadatnya kena kuat sikitlah. Sebelum itu pasang niat nawaitu dulu untuk sama-sama iktikaf dalam masjid dan nunggu solat Isyak. Jadi niat iktikaf dan duduk-duduk sambil-sambil kuliah, kita nunggu solat Isyak. Jadi kalau kita buat benda-benda yang remeh-remeh harus-harus, maka semuanya dapat pahala. Alhamdulillah, malam Isra Mi'raj ini tuan-tuan antara peristiwa penting dalam Islam. Mukjizat Nabi selepas Al-Quran itu banyak. Antaranya yang paling terbesar adalah Isra Mi'raj. Sengaja Allah Ta'ala kurniakan kepada junjungan besar kita Isra Mi'raj itu kerana supaya dia luar biasa. Tak ada orang di dunia ini, di alam ini, makhluk boleh lawan yang namanya kudrah dan iradah Allah SWT, kehendak Allah. Sebab itu Isra Mi'raj itu dimulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanallazi, maha suci Allah. Jadi para ulama mentafsirkan subhana kat sini ini, maha suci Allah yang keajaibannya itu allazi, yang asra, telah memperjalankan bi'abdihi, dengan hambanya, yaitu junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang dia itu manusia yang penuh dengan sifat kehambaan terhadap Allah. Tak boleh lawan kita Nabi Muhammad sifat kehambaannya. Lailam, Laila, ya, Laila nama muter atas, Laila, Lailam tanwin bertemu mim, wal ma'al gunnah, ya, sebelah malam. Laila itu bahasa Arab nak nunjukkan bahawa Laila itu hanya sebahagian. Dia bukan sepenuh malam, dia sebahagian. Tafsirnya begitu. Minal Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram kepada ilal Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa kat Palestin. Allazi barakna haulahu, yang kami berkati persekitarannya. Bermakna daripada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu Mekah, ya, Syam, Mesir, ya, itu kawasan-kawasan itu dulu semuanya diberkati oleh Allah SWT. Terbukti bahawa banyak para anbiya dan rasul kuburnya itu, jasadnya itu wafat di sana. Kan begitu, ya? Para awliya banyak di sana. Linuriyahu, supaya untuk memperlihatkan Allah SWT itu tanda kebesarannya. Ayatina, ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kita bincang nanti. Kalau nak bincang ini, saya pernah bincang 2 jam baru habis. Kalau satu-satu, ya, sirahnya 2 kali kuliah tak habis. Saya dah buat. Jadi oleh kerana dibagi masa 45 minit aja, faham-faham ajalah.
Jadi tuan-tuan mesti cari kitab tentang Isra Mi'raj. Saya ada, kat rumah pun ada. Ya, supaya kita itu baca sendiri. Kerana penceramah ataupun kuliah maghrib itu tidak mungkin dapat menghabiskan ya yang namanya kisah Isra dan Mi'raj. Dulu ya, orang lama-lama, orang Bugis ke kat mana ya, kat Pontian dan sebagainya, mereka itu kalau baca kisah Isra Mi'raj itu seminggu sampai. Tiap-tiap malam baca. Ya, supaya habis, betul-betul habis. Ni kalau kita macam ini je memang tak habis. Sampai bila tak tahu. Ni saya baru nak cerita tentang contohnya Rasulullah itu sebagai murid, Jibril itu sebagai guru. Baru itu pun dah tak habis dah. Ya, kalau saya ambil konsep itu aja. Tajuk yang saya nak bawa contohnya. Belum lagi cerita orang yang kena gantung, orang yang kena rambutnya, orang yang kena cakar. Aduh, memang tak habis tuan-tuan. Sebab itu mesti ada buku. Ya, belilah. Ya, RM10, RM20. Beli rantai emas, beratus orang sekarang ni. Tapi beli kitab, beli buku, lokek, kedekut, tak hidung masin. Belilah tuan-tuan. Ya, Isra Mi'raj, ya, mukjizat yang agung. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, bukan hanya peristiwa ini, bukan hanya apa yang berlaku atas bermula daripada awal sampai akhirnya, tetapi Allah Maha mengetahui akan segalanya. Sebab itu tuan-tuan, Isra Mi'raj ini satu benda keajaiban yang sampai sekarang tidak dapat nak dilawan kerana dia merentas waktu, merentas masa. Daripada Masjidil Haram sampai yang namanya Al-Aqsa, sepatutnya perjalanan sebulan, pergi sebulan balik, ya, entah berapa minit aja. Orang dulu payah nak faham kerana belum ada kapal terbang. Orang sekarang dah ada kapal terbang. Masa dah makin pendek. Kalau tak faham, saya tak tahulah tuan-tuan. Kiamat dunia kalau tak faham. Mentolong betul orang Jawa kata. Sebab itu kita sepatutnya lebih faham. Ya, orang dah sampai ke bulan, ke langit. Ya, melepasi bulan. Cakrawala dan sebagainya. Sekarang ni orang dah pergi ke Marikh dan sebagainya. Walaupun hanya kameranya aja, robot aja. Tetapi itu menghampirkan kita lebih faham tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebab itu nanti manusia makin lama makin baik dia punya peralatannya. Namun begitu masih lagi belum mampu untuk menandingi yang namanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Percayalah tuan-tuan. Sebab itu Nabi kita itu Nabi akhir zaman, Nabi untuk sekian alam, Nabi untuk seluruh makhluk. Sebab itu dia hebat. Mesti diturunkan sesuatu, diwahyukan, didatangkan sesuatu yang orang lain tak boleh lawan. Kan gitu. Kalau tak hebatlah Nabi kita. Sebab itu sentiasa dia itu hebat. Relevan untuk setiap masa. Tengok sampai sekarang. Terpelongo ataupun apa? Orang Jawa kata pelongo, orang Melayu kata apa? Tenganga dia mendengar kisah yang namanya Isra Mi'raj, bahawa Nabi Muhammad SAW ya boleh merentas waktu dengan sebentar sahaja. Naik ke sampai ke Sidratul Muntaha dan sebagainya, tapi sebelum subuh dah sampai balik. Belum dapat yang namanya ditandingi lagi yang namanya kekuasaan Allah sampai bila-bila dan mukjizat kedua teragung selepas Al-Quranul Karim. Boleh tuan-tuan ya? Jadi ini sebagai satu hiburan kepada junjungan besar Rasulullah SAW selepas kewafatan pakciknya Sayyidina Abu Talib dan isteri Siti Khadijah Al-Kubra. Ya. Jadi dengan tekanan-tekanan daripada kaum kafir Quraisy dan sebagainya, maka Allah SWT itu ya menghantar Jibril, ya ibaratnya surat jemputan, mari bertemu aku. Gitulah.
Aku jemput engkau untuk bertemu dengan aku. Roh dan jasad, perbahasannya panjang. Kita terus ambil roh dan jasad, bukan bermimpi. Bukan yang namanya itu melalui angan-angan. Bukan namanya awak hayal, tidak. Tetapi Allah jemput Nabi Muhammad SAW itu dengan roh dan jasad. Sebab itu disebutkan bi'abdihi, bila hamba itu menunjukkan dia manusia. Ya, lailam, sebelah malam, sebahagian. Allah tak sebut bi'abdihi itu ya fil manam, dalam tidur, tak. Tetapi dia kata bi'abdihi, dengan sifat kehambaannya itu menjelaskan bahawa dia itu manusia. Maka datangnya bertemu Allah itu adalah roh dan jasad. Ya, jangan ada kat sini yang kata mimpi ataupun hanya rohnya aja. Ya, saya ada kitabnya perbahasan panjang. 3 malam tak habis. Hadisnya apanya, pendapat ni, pendapat pertama, kedua, pendapat ketiga. Ya, ada yang macam orang yang percaya wahdatul wujud, Rasulullah itu begitu macam orang wahdatul wujud. Gitu pula. Jadi semua ternapi bahawa kita yakin Rasulullah SAW itu bertemu dengan Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah dengan roh dan jasad. Beres. Ya. Jadi tuan-tuan, Rasulullah SAW ketika dia itu berehat-rehat, ya, di hadapan, iaitu di Makkah, di Kaabah, ya, riwayatnya itu dengan Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Ja'far. Maka Rasulullah SAW itu didatangi oleh malaikat Jibril, ya, dan juga malaikat Israel, ada kata Israfil, ya, begitulah. Maka kemudian Rasulullah SAW itu, ya, dibedah, sebetulnya semua faham, ya, dibedah. Kemudian Rasulullah SAW dimasukkan dalamnya itu hikmah, ya, hikmah, ilmu, dan juga, ya, yang namanya itu supaya Rasulullah SAW itu benar-benar faham bahawa ini adalah bedah yang kali kedua, ada riwayat kali ketiga. Ketika kecil dulu, ketika bersama Halimatus Sa'diyah, maka Rasulullah SAW itu juga pernah dibedah, ya, begitu. Jadi sudah tentulah tuan-tuan, diisi dengan bekas emas itu iman dan juga hikmah yang mengandungi di dalamnya 4 perkara, iaitu kelembutan, keyakinan, dan juga yang namanya tu Islam ke dalam dada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dimulakan dengan subhana, maha suci Allah, sudah tentu ianya perkara yang ajaib. Maka janganlah nak dibayangkan bedah kemudian berdarah-darah, kena jahit, Rasulullah pergi sana berdarah-darah, dia punya apa itu, dia punya dadanya. Janganlah gitu. Kita itu kena yakin dan percaya bahawa setiap yang Allah Ta'ala jadikan itu dia punya. Kita ni dia punya. Yang namanya itu, daging itu dia punya. Darah dia itu Allah Ta'ala punya. Ya, anggota kita itu Allah Ta'ala punya. Sebab itu tuan-tuan, dalam kita berzikir itu kadang-kadang ni saya ngajak nak tuan-tuan supaya kita itu ngajak darah kita itu sama-sama zikir kita. Daging kita itu sama-sama zikir. Tulang belulang kita itu sama-sama zikir. Lebih dalam lagi, sungsum kita itu juga zikir. Molekul-molekul zarah-zarah yang di dalam kita itu, urat-urat, saraf-saraf, lapisan-lapisan kulit, bulu-bulu, roma-roma, semuanya itu kita ajak betul-betul bertawajuh kepada Allah SWT. Itu ketika solat itu kemuncak kepada yang namanya Isra Mi'raj itu solat. Itulah sebenarnya nak supaya kita itu solatul daim, sentiasa solat kepada Allah SWT.
Bukan hanya ketika 5 waktu, tetapi di luar solat juga kita itu sentiasa, yaitu ibaratnya bukan hanya dipandang, bukan hanya diperhati, bukan hanya berhadap-hadap dengan Allah, tetapi jiwa raga kita seluruhnya semuanya hak milik Allah SWT. Cap, dia punya cap. Sebab itu selalu kita, apa juga perkara, kita mengikut ketika Mi'raj Rasulullah SAW di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Rasulullah, perbanyakkanlah yang namanya tanaman-tanaman syurga. Kerana syurga itu tanahnya subur. Apa amalannya tuan-tuan? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dalam hadis yang lain ditambah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Takbir, tahmid, tasbih, ini mainan semua dalam solat. Semuanya terkumpul di dalam kita itu tiada daya nak meninggalkan, menjauhkan diri daripada maksiat, dan kita tiada upaya untuk mengerjakan ketaatan. Solat, ya zikir, ya puasa, ya haji, melainkan semuanya dengan izin, dengan kurnia, dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala SWT yang maha tinggi lagi maha agung. Begitu tuan-tuan, biar ikhlas. Belajar ikhlas ini memang payah. Jadi kalau perbuatan apa juga ibadat kita itu tujukan gitu, insya-Allah lama-lama ikhlas. Kalau tak, kita merasa diri kita macam kuat, macam boleh sembahyang. Sebenarnya tak, tuan. Sebenarnya kita tak daya upaya. Hakikatnya begitu. Sebab tu Isra Mi'raj itu mengajar kita tu rahsia-rahsia yang jarang disebutkan itu, jarang dibincangkan, supaya kita faham. Akhirnya nanti kemuncaknya solatnya boleh khusyuk. Kan ni ceritanya solat ni 50 waktu jadi 5 waktu. Ya, bersusah payah yang namanya Rasulullah SAW itu dijemput oleh Allah semata-mata bukan hanya untuk bertemu dengan Allah. Bagaimana kafiahnya dia itu dapat bertemu Allah, itu jangan ditanya. Ya, kerana kafiahnya itu di dunia tak disebutkan, tetapi nanti di akhirat wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah, kan gitu ya. Nanti di akhirat kita itu dalam syurga, insya-Allah kita masuk syurga, semuanya akan dapat melihat Allah. Entah bagaimana kaifiahnya itu, bila kaifiah, tanpa kaifiah. Ya, disebut itu untuk akhirat. Di dunia Rasulullah itu kekasih Allah, sudah tentulah dia ada keistimewaan yang dia itu boleh bertemu, memandang Allah. Tapi bagaimana caranya, jangan kita itu perdebatkan. Nanti akhirnya kita boleh rosak akidah dan sebagainya. Ya, bila kaifa, ya, tanpa bagaimana, tanpa cara, tanpa masa, tanpa jarak, tanpa jauh, tanpa dekat, tanpa depan, tanpa belakang, tanpa kiri, tanpa kanan, tanpa atas, tanpa belakang, jangan dibicarakan. Faham tuan-tuan ya? Begitu. Di akhirat insya-Allah kita dapat melihat Allah. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam bissawab. Tapi mesti kena masuk syurga dululah tuan-tuan. Tak masuk syurga tak dapat bahagian. Jadi tuan-tuan, Isra Mi'raj ini bagi orang yang dia itu suka tasawuf adalah satu perjalanan yang cukup sedap, cukup hebat. Kerana kisah-kisahnya itu luar biasa. Bagi orang tarikat, di sini adalah satu perjalanan, yaitu murid itu mesti dibimbing oleh guru yang mursyid. Rasulullah murid, gurunya adalah Jibril alaihissalam. Jadi mesti dibimbing. Sebab tu dalam perjalanannya semuanya Rasulullah SAW ikut perintah kepada gurunya, yaitu Jibril alaihissalam. Kan Jibril yang mengajar Rasulullah Al-Quran. Kita Ramadan setiap tahun sekali, ketika sebelum wafat 2 kali. Jadi Al-Quran itu yang mengajarkan Jibril kepada Rasulullah.
peristiwa yang namanya di Gua Hira mula-mula tadi tu kan gitu, Iqra, ya, ma ana biqari'in, Iqra ma ana biqari', Iqra wa rabbukal akram, kan gitu kan, semuanya Jibril. Jadi Jibril itu Allah Ta'ala utuskan, kerjanya menyampaikan wahyu, juga adalah merupakan guru kepada Nabi Muhammad, junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Sebab itu perjalanan orang tarikat, maka setiap amalan, perbuatan, apa juga yang dilakukan mesti ada gurunya, disebut sebagai guru mursyid. Begitulah Nabi Muhammad. Sebab itu dalam perjalanan itu kan banyak, bila sampai di Mekah nanti nak pergi ke Madinah, tempat apakah ini wahai Jibril, kan gitu. Ini adalah Yasrib, tempat yang namanya nanti engkau akan dibangkitkan, engkau akan yang namanya berhijrah di sini ke sini, kan gitu. Ya, nanti kemudian kan jalan terus pergi singgah ke namanya itu Madyan. Ya, kan gitu. Tempat apakah ini, kan gitu kisah-kisahnya. Ya, nak cerita satu-satu tak habis tuan-tuan ya. Sebab itu bagi tuan-tuan yang hendak belajar tarikat ataupun tasawuf, maka tuan-tuan mesti cari guru. Kalau tak jadi sesat. Kerana para hukama beritahu, barang siapa yang belajar tanpa guru, fasyaitanu, ya, maka syaitan itu jadi gurunya, jadi masyayikhnya. Kan begitu, kita faham semua. Sebab itu belajar melalui YouTube ataupun video itu cukup bahaya. Kalau tuan-tuan dah faham, untuk ulang kaji tak apa. Tapi kalau baru nak asas belajar melalui YouTube ataupun yang namanya video dan sebagainya, cukup bahaya. Kalau amalan-amalan yang baik-baik, selawat, itu tak apalah. Tapi kalau yang namanya melibatkan hukum hakam, bab haji ke, bab solat, nikah kahwin ke, maka tuan-tuan, ini satu perkara yang bahaya. Saya ada pengalaman masa saya jadi kadi Batu Pahat. Seorang tentera, ya, dia itu dah pencen. Dia datang jumpa saya, persoalannya satu je, tuan, saya nak tanya tuan, ya, saya ini dulu tuan-tuan terlanjur, ya, maka ketika saya bernikah dengan isteri saya mengandung, jadi saya dinikahkan. Saya baca, saya dengar, saya tengok dekat dalam YouTube, ustaz-ustaz beritahu tuan, nikah saya tak sah. Kerana saya nikah ketika isteri saya mengandung. Apa sebenarnya betul ke tuan? Tengok bahayanya belajar pakai YouTube. Padahal yang kita belajar, walaupun dia itu mengandung, kalau dia itu bukan isteri orang, maka dia itu tidak dipunyai oleh sesiapa. Kalau isteri orang tengah ngandung, dia itu ketika di dalam iddah, awak nikah dengan isteri orang dalam iddah, dia masih bini orang, iddahnya belum habis, memang tak sah nikahnya, haram perbuatannya. Tapi kalau seorang perempuan yang dia itu mengandung, tak ada suami dan sebagainya, maka pernikahan dia itu dengan orang itu sah. Faham ya? Beza dengan perempuan yang ada isteri, perempuan ada suami tadi tu. Kalau nikah tak sah memang. Jadi hati-hati ni. Ya, ini pengalaman saya menyelesaikan masalah. Dia tengok dekat YouTube, dia tengok dekat yang namanya itu internet tentang hukum, ya, nikah dengan seorang perempuan, sedangkan yang ngerjakan dia dan anak dara dulu, maka nikahnya sah. Tapi kalau isteri orang, saya pernah jumpa isteri orang, ya, ngandung besar, maka bercerai suami isteri, isteri itu kahwin dengan orang lain. Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Ya, jadi bila beranak, anak sulung itu mewalikan adik-adik perempuan dia. Jadi saya bubarkan semua, ya, maka saya nikahkan balik semula. Ya, pengalaman saya, ya, masa jadi kadi. Hati-hati. Ya, nampak macam remeh, tapi silap masalah aja, sikit aja, ya, maka akibatnya itu astaghfirullahalazim. Ya. Sebab itu tuan-tuan, itu cerita orang tarikat. Ya. Jadi kalau kita nak cerita perjalanan Rasulullah SAW ini menaiki Burak. Burak itu ada keistimewaan.
Ya, dia bukan himar, dia bukan bagal, dia tengah-tengah. Sekali dia warna putih, itu sap, ya, sejauh mata memandang. Kalah kapal terbang lajunya. Ya, dan dalam perjalanan itu Rasulullah SAW, ya, dengan izin Allah SWT, subhanallazi, maha suci Allah, yang segala keajaiban dan kekuasaan ada padanya, maka tubuh Rasulullah itu kalau lajukan naik kapal terbang, kita boleh, ya, boleh binasa dan sebagainya. Ya, tetap Rasulullah itu tubuhnya cantik, ya, tetap Rasulullah itu dapat bernafas, kerana kita kena yakin yang namanya udara, yang namanya oksigen, yang namanya nafas, yang namanya tubuh, yang namanya itu semuanya Allah Ta'ala punya. Jadi kalau kita ada keyakinan ini, kita baca Isra' Mi'raj ini, yakinan kita betul, keyakinan kita luar biasa. Kalau tak, banyak persoalan-soalan yang syaitan masuk. Pergi anut, ya, tak bernafas boleh ke? Kan gitu. Tak pakai alat oksigen boleh ke? Ini cerita kita buat apa? Cerita wali-wali, tuan-tuan, saya ada buku, ya, kisah wali-wali awliya Allah ni. Subhanallah. Dia sab Mekah sekelip mata je. Itu wali Allah yang namanya wali-wali Rasulullah. Dia punya tuan guru tu, Rasul itu, Nabi itu, Rasulullah, mestilah berganda-ganda lebih hebat daripada para awliya'nya. Inna awliya Allahi la khafun alaihim walahum yahzanun. Sungguhnya wali-wali Allah itu, dia sikapnya, tuan-tuan, tak ada yang namanya takut. Hanya Allah aja takut. Yang lain semuanya makhluk dia tak takut. Dan tak ada yang namanya gundah gelana ni, tak ada. Kerana dia yakin dengan izin Allah, dia masuk syurga. Sebab itu wali Allah ini, mudah-mudahan dia tidak akan ada yang namanya soalan mungkar nangkir dalam kubur. Tak ada dia. Kerana istimewa dia. Faham tuan-tuan, ya? Soalan mungkar nangkir itu takkan semua orang kena, tak. Sebahagian orang pasti tak kena. Contohnya junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW sendiri. Takkanlah ditanya man nabiyuka, dia tanya Nabi Muhammad man nabiyuka. Namanya malaikat ni nak kena belasah ni. Tak faham siapa yang ditanya. Sebab itu kita pakai logik pun boleh kenal yang namanya agama Islam yang maha suci. Ada satu kisah, tuan-tuan, ya, satu hari Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu, ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wafat, dia nak tahu Sayyidina Umar ni garangnya, kalau dengan orang semuanya nak dipancung aja, kan gitu, ya. Kalau salah aja. Jadi dia nak tahu, adakah dengan malaikat yang namanya mungkar nakir dia begitu juga. Maka Allah Ta'ala kasyafkan dia. Maka dia dapat melihat, Sayyidina Ali dapat melihat, ketika Sayyidina Umar itu ditanya oleh mungkar dan nakir. Maka bila ditanya aja, maka Sayyidina Umar pun kata, engkau ni tak kenal aku, ya, dia kata. Ni cakap Melajunya lah. Aku ini sahabat kekasih Allah, dia kata. Faham? Dia jual nama Nabi Muhammad. Aku ini sahabat kekasih Allah. Maka malaikat ni dia bertanya kepada Allah, mengadu pada Allah. Ini bila ditanya dia ingat cakapnya begitu. Ya, cakapnya dia ni, aku adalah sahabat kekasih Allah. Maka Allah Ta'ala, ya memang betul, biarkan dia. Maka Sayyidina Umar itu terlepas dari persoalan yang namanya mungkar dan nakir. Itu salah seorang antaranya Sayyidina Umar. Ya, ketawa Sayyidina Ali. Ya, bila dia tengok tu, subhanallah, Sayyidina Umar di dunia pun garang, syaitan sampai takut, di akhirat malaikat pun takut dengan dia. Kerana takwanya, benarnya, berdamping dia itu khalifah junjungan besar Rasulullah SAW, Khalifatul Rasyidin. Subhanallah. Jarang tuan-tuan dengar cerita ni, kan? Saja kongsi. Biar yakin dengan agama Islam dan yakin bahawa kita itu, kalau Allah Ta'ala izinkan, dengan karimnya, dengan muliaannya, kita itu, tuan-tuan,
pun boleh dapat yang namanya tidak ditanya ya oleh mungkar dan nakir. Syaratnya antaranya tuan-tuan apa? Itu suratul Tabarak tu, suratul Muluk setiap malam jangan lupa baca. Kalau hafaz lagi cantik. Ya, kerana nanti kita dalam kubur itu dengan izin Allah surah Tabarak itu dia akan menyerupa jadi makhluk. Ya. Jadi bila yang namanya malaikat nak pukul ya kita nauzubillah, maka surah Tabarak tu beritahu pada malaikat tadi tu. Ya, jangan pukul dia kata. Kenapa? Aku itu ada di dalam hatinya. Ya. Jadi malaikat nak pukul juga. Jangan engkau menyakiti aku kerana aku ada di dalam orang ini, kata malaikat. Maka akhirnya malaikat tuan-tuan, ya, malaikat nak pukul tu tak pukul orang yang ada di dalamnya, dia hafaz ke, dia baca ke, ada dua riwayat. Satu membaca, satu hafaz. Tapi kita lebih baiklah ambil yang hafaz lah. Ya, jadi kita tak akan disiksa oleh malaikat kalau kita hafaz yang namanya itu surah Tabarak. Sebab itu tiap-tiap malam kalau boleh masjid jangan tinggalkan. Ya, sekejap aja 2 minit habis kan. Ya, baca surat Tabarakalladzi bil mulk ya, suratul Muluk yang ibu-ibu ya, jangan tinggal. Nak tidur ataupun lepas isyak tinggal. Jangan tinggal. Ya, begitu. Jadi tuan-tuan, antara perkara yang penting juga di dalam Isra Mi'raj itu adalah iaitu yang namanya masjid. Tengok tuan-tuan, Rasulullah hijrah perginya masjid. Buat masjid. Ussisa 'ala taqwa. Ya. Isra Mi'raj ceritanya itu tuan-tuan pun masjid. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pentingnya masjid. Kerana masjid ini tempat pengumpulan orang Islam, tempat ibadat. Masjid itu menunjukkan sejauh mana kelestarian, sejauh mana muafakat satu kawasan itu. Masjidnya indah, masjidnya makmur, maka begitulah keadaannya. Sebab itu disebutkan oleh Allah nak cerita tentang yang namanya masjid. Hebatnya masjid iaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ya, dan juga masjid-masjid. Kerana masjid itu tempat sujud. Ya, masjid itu tempat sujud. Ya, sebab itu janganlah yang namanya orang masjid gaduh, jabatan kuasanya itu gaduh-gaduh, janganlah tuan-tuan, ya. Faham cerita Isra Mi'raj, masjid kena jaga sungguh-sungguh. Ya. Janganlah sikit-sikit hal ya nak gaduh-gaduh, janganlah. Begitu. Jadi di dalam perjalanan itu Allah Ta'ala nak menunjukkan kepada kita bahawa peristiwa-peristiwa yang akan berlaku ataupun peristiwa-peristiwa yang biasanya berlaku kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak peristiwanya. Ya, kalau kita tengok situ tuan-tuannya, dalam perjalanan itu ditemani oleh malaikat Jibril, maka selepas yang Rasulullah SAW itu ya turun dan sembahyanglah di sini, lalu dia menunaikan sembahyang setelah ya sunat, kemudian sebab sembahyang itu terus ditanya itu adalah Yathrib iaitu Madinatul Munawwarah, maka terus meneruskan perjalanan. Ya, terus kemudian ya sampai Rasulullah SAW tu ya satu tempat, di situ malaikat Jibril suruh Rasulullah sembahyang sunat 2 rakaat. Tempat apatah tadi Jibril, maka namanya Madian. Saya dah tentuh sikit tadi, iaitu di sini pokok yang telah berhenti padanya Musa bin Imran, ya, Nabi Musa, ya, untuk memberikan semangat kepada Rasulullah SAW bahawa mereka yang terdahulu pernah diusir keluar daripada kampung halaman kerana agama Allah SWT. Jadi Rasulullah pun diusir daripada Mekah ke Madinah tadi itu. Ya, begitu. Kemudian terus ya berhenti lagi solat 2 rakaat, ya, iaitu di Bukit Tursina. Ya, di kawasan yang namanya itu
Ya, Syam itu ada satu tempat Bukit Tursina. Ya, di Mesir bahagian Sinai depan sikit. Saya pernah 2 kali ke 3 kali naik. Zaman-zaman muda dulu. Ya, 2015 saya kursus fatwa naik sekali lagi. Umur dah tua, macam nak pengsan. Ya. Jadi naik tengah malam pukul 1 sampai sana sebelum subuh. Sejuknya, tangan sampai apa tuan-tuan ya. Jadi ambil air sebotol, ambil wuduk, kemudian solat. Ada gua sikit gitu tuan-tuan, guanya gitu. Jadi kawasan macam lubang itu, jadi ada separuh gua itu tempat Nabi Musa dulu, dia itu bertajalli kepada Allah SWT, munajat 30 hari, Allah Ta'ala tambah lagi 10 hari jadi 40 hari. Lepas tu orang tabligh keluar 40 hari dan sebagainya. Ya, itu namanya Jabal Tursina, Bukit Tursina. Rasulullah berhenti di situ, tempat Nabi Musa, dia itu ya bertajalli Allah SWT. Ya. Kemudian terus lagi. Ya, Rasulullah bersolat di Baitul Laham, iaitu tempat lahirnya Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa ini nanti tuan-tuan kita yakin dia akan turun balik. Ya. Maka Nabi Isa ni langit ke berapa? Nantilah sampai langit ketiga gitulah, tak silap ya. Maka dia dengan Nabi Isa dan Nabi yang namanya tu Yahya. Ya, dua-dua ni bujang. Ya. Satu, dia itu Nabi Isa orangnya suka berdakwah dengan orang yang jahat-jahat. Tapi Nabi Yahya dia itu sezaman tuan-tuan. Nabi Yahya itu anaknya Nabi Zakaria. Ya, Nabi Yahya ini suka dia itu berdakwah ke tempat orang yang baik-baik. Jadi berbeza dia punya cara dakwahnya. Begitu. Nabi Musa itu terlampau dia itu orang yang amat taat pada Allah. Ya, puasanya rajin, ibadatnya rajin, tak kahwin, sehingga akhirnya dia punya pengikutnya itu ada yang menyeleweng dan menyembah dia, jadikan dia jadi Tuhan. Kan gitu. Berbeza dengan Nabi kita. Tuan-tuan, cerita Isra Mi'raj ni tak habis cerita. Nabi kita itu tuan-tuan, dia itu dijadikan Rasul selepas yang namanya Nabi Isa AS. Jadi Nabi Muhammad dengan Isa ini, Allah Ta'ala jadikan Muhammad itu berbeza amat dengan Nabi Isa AS. Nabi Isa tu orangnya macam suci, baik gitu. Nabi Muhammad itu walaupun baik, semua sifat-sifat basyariah, kemanusiaan ada dalam dirinya. Azan dulu ya. Gitu. Kita azan dulu, nanti kita sambung.
Alhamdulillah tuan-tuan, kita sambung lagi. Jadi Nabi Muhammad ini tuan-tuan, Siddiq, amanah, tabligh, fatwa. Lawannya 4 lawan 4. Yang terakhir apa tuan-tuan? Nombor 9. Saya nak tanya tuan-tuan, para Nabi dan Rasul itu mesti mempunyai sifat basyariah, kemanusiaan, macam manusia biasa, tetapi ya, dia itu sifatnya kalau terkena sakit apa tidak akan menjatuhkan sampai teruk sangat menghilangkan martabat dia dan sebagainya. Ya, sebab itu Nabi Isa ini terlampau disanjung oleh umatnya. Sedang Nabi Muhammad, dia itu Allah Ta'ala turunkan, datangkan supaya berbeza betul dengan Nabi Isa. Waktu Nabi Muhammad bersama-sama makan dengan sahabat, tengok, ya, pergi berniaga, makan dengan anak yatim, bergurau senda dengan sahabat. Nabi Isa tak kahwin, Nabi Muhammad ya berkahwin. Faham? Nak menceritakan bahawa orang berkahwin itu makin ramai isterinya, makin dia itu bijaksana. Tak ada seorang pun isteri Nabi Muhammad SAW itu yang bila dia wafat ngomplain tentang keburukan Nabi Muhammad. Mana ada? Ngadu sana ngadu. Kalau bini kita, ya, bini kita kalau gaduh aja, habis kebaikan kita 10 tahun, 20 tahun tu hilang dengan satu PL kita yang jahat tu, yang buruk tu. Ya, habis dicanang sana sini. Kan gitu orang perempuan. Astagfirullahalazim. Isteri Rasulullah mana ada? Ya, Rasulullah wafat, taat semuanya itu dengan agama Allah. Ya, sembahyangnya kuat. Ya, namanya Siti Aisyah itu, ya, tempat untuk orang merujuk hukum hakam. Terutamanya hukum hakam yang berkaitan tentang rumah tangga. Tengok kalau bab puasa contohnya. Satu hari sahabat bertanya kepada Sayyidina Aisyah, ya, kepada isteri Rasulullah yang lain, Maimunah, adakah Rasulullah SAW itu pernah menciummu ketika puasa? Maka dia beritahu tidak ada. Awak bertanyalah kepada Siti Aisyah, mungkin dia ada kerana dia muda. Maka sahabat tadi bertanya kepada Siti Aisyah, adakah Rasulullah ada mencium kamu ketika kamu itu sedang berpuasa? Ada, dia kata. Banyak kali katanya. Maka datanglah hukum kita itu ketika puasa bercumbu dengan isteri itu tak batal. Faham? Selagi tak projek aja, faham tak? Projek kafarah 2 bulan berturut-turut. Jadi bercumbu dengan isteri itu ketika puasa, datang hukum daripada perbuatan Siti Aisyah isteri Rasulullah Ummul Mukminin tadi itu, iaitu bahawa puasa itu tak batal kalau bercumbu dengan isteri. Faham ya? Kena dibuat. Begitu juga kalau puasa sunat. Kan Rasulullah balik daripada masjid, ya, wahai Aisyah, ada sarapan? Ibarat itu. Tak ada wahai Rasulullah, kalau begitu aku berpuasa. Jadi hukum. Ini semua riwayat-riwayat ini daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tengok hebatnya. Sebab itu orang sekarang ni kata, ya, kahwin bawah umur dengan Siti Aisyah umur 9 tahun. Apa ini? Ini semua orang yang tak faham agama. Allah Ta'ala takdirkan yang namanya Rasulullah berkahwin Siti Aisyah itu kerana Siti Aisyah itu seorang yang bijaksana. Dengan asbab dia, hukum-hukum rumah tangga semuanya daripada dia. Kalau tak kerana dia, tak ada hukum tadi nyium, puasa sunat boleh tak ada niat. Kalau puasa wajib mesti niat malam. Ya, tapi kalau puasa sunat, selagi awak belum berbuka, selagi awak belum minum, pagi-pagi itu boleh puasa sunat. Faham? Contohnya kalau besok tak puasa, ya, pagi-pagi teringin nak puasa, malam tak sahur, belum makan, niat aja saja puasa hari ini kau Ta'ala, saja ke puasa sunat boleh. Jadi hukum hakam ini dengan asbab Siti Aisyah radhiyallahu anha, maka banyak yang pelik-pelik ada. Itu cantiknya junjungan besar kita itu, kenapa asbab dia berkahwin isinya ramai. Nabi Isa tak kahwin. Faham? Saya ini tuan-tuan nak bawa perbezaan supaya kita ini sungguh-sungguh kasih sayang cinta pada Rasulullah,
bahawa dia itu benar-benar Nabi yang sesuai, relevant untuk apa juga perkara. Bukan hanya ibadatnya, bukan hanya perbuatannya, bukan hanya makan-makannya, orang kata makanan sunnah dan sebagainya. Tetapi benda-benda yang remeh-remeh yang kita tak perasan tu, semuanya sebenarnya dibuat oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan bahawa dia itu seorang yang manusia macam kita, tetapi dia itu sudah tentulah luar biasa kerana dia Nabi dan Rasul. Sebab tu Rasulullah suka bergurau, ketawa, tapi dia tak ketawa lah. Dia sampai nampak gigi aja meringai gitu aja. Bergurau dengan budak-budak dan kawan-kawannya. Tengok, kadang dia bergurau. Sayyidina Abu Hurairah tu kan namanya kan lain, tapi dipanggil Abu Hurairah, bapak anak kucing, kerana dia suka main anak kucing. Dia macam kita lah gurau, kan gitu. Rasulullah pun gurau, cuma awak semua kurang faham Rasulullah. Dengan budak kecil, ya Nu'aim, baya tafa'alum sughair, wahai apa yang berlaku pada burung kau ni, burungnya mati, budak kecil, dia nangis. Apa berlaku? Digurau dengan budak kecil pula. Kita syadid dengan budak kecil. Budak-budak kecil datang masjid main-main, apa ni? Bising kita. Budak-budak itu kenangan terindahnya di masjid itulah main-main. Sebab kenangan terindah main-main itulah sampai tua dia teringat dia nak pergi masjid. Kontrol aja, tak payah marah-marah, tak payah sampai dihalau balik dan sebagainya. Biar dia datang, dia nak makan, nak apa. Begitulah budak. Yang berdosa kita, kerana kita tu dah akil balik. Dah ada yang namanya itu tuan-tuan, taklif. Dia itu tak ada dosa. Kita marah dia itu tak ada dosa. Jadi kita ni yang kurang akal sebenarnya marah budak-budak tu. Dia tak ada dosa, tuan-tuan. Kan ada kat rumah, kalau orang datang, anak kita panjat sini, panjat sana, panjat sini. Bapaknya, gitu kan. Dia itu tak ada dosa. Yang berdosa bapaknya tu, marah dia tu. Sedangkan Rasulullah budak-budak kecil diciumnya, disayangnya, kan gitu. Kita ni beza betul dengan Rasulullah. Kerana tak berpaham kita. Kita ingat kita betul. Sebab itu Isra' Mi'raj ini membawa pada kita supaya kita membetulkan semua perbuatan-perbuatan kita yang sebelum ini kadang-kadang tuan-tuan pelik-pelik dan sebagainya. Maka banyak kisah-kisah di sini. Antaranya Rasulullah SAW melihat orang satu golongan manusia yang menanam dan mengetam dalam tempoh yang singkat. Maka siapakah ini wahai Jibril? Maka dijawab adalah mereka yang berjuang menegakkan agama Allah. Jadi kita ni kena sentiasa nawaitu dalam diri untuk isti'la'i kalimatillah, meninggikan yang namanya kalimah Allah, meninggikan agama Allah. Contohnya kita makmurkan masjid, kita bantu masjid, kita bantu orang di luar sana yang susah, janda-janda ke orang miskin, musim PKP dan sebagainya ini tuan-tuan. Jadi kepala otak kita tu sentiasa bersangka baik dengan orang. Jangan sikit pun ada sangka buruk. Kalau yang kecil, kita budak-budak, dia tak ada dosa. Kalau yang tua, kita sangka baik bahawa dia itu banyak amalannya. Dia dululah makan garam, dia dululah bersyahadah, dia dululah beribadat, dia dululah kenal Allah. Kalau yang sama-sama kita pun kita sangka baik, dia itu tak buat dosa, kita ni dosanya banyak. Jadi kita akan melihat orang ini semuanya dalam keadaan baik, tuan-tuan. Orang kafir, kita selalu doakan supaya mereka itu dapat hidayah. Kerana kalimat la ilaha illallah itu tuan-tuan 80 tahun pun kafir, dengan asbab mengucap aja hapus dosanya yang telah lampau. Kita ni tuan-tuan yang hidup 70-80 dosanya banyak. Dia sekali ngucap aja tuan-tuan dosanya, dia berzina ke, menipu ke, merompak ke, semuanya diampunkan Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalimat yang begitu hebat la ilaha illallah itu tuan-tuan sebenarnya menghapuskan segala dosa kita. Sebab itu tarikat itu ada dua cabang. Satu cabang yang dia itu suka istighfar dulu. Tapi satu cabang lagi dia suka la ilaha illallah dulu.
Kerana dia mengatakan kalimah la ilaha illallah itu orang kafir pun diampunkan. Kalau kita membanyak-banyakkan kalimah yang namanya thayyibah itu, takkan kita yang dah Islam ini tak diampunkan. Sebab itu dia tak pakai istighfar dulu. La ilaha illallah dulu baru istighfar. Kerana di dalam la ilaha illallah itu sudah terkumpul segalanya. Diampunkan dosa, sedangkan orang kafir yang dia tadi tu kafir pun la ilaha illallah diampunkan dosa, takkan kita yang ngucap ni Allah Taala tak ampun. Gitu alasannya. Faham tuan-tuan ya? Sebab itu banyakkan kalimah, zikir kalimah la ilaha illallah. Saya nak ngajak itu je tuan-tuan ya. Gitu. Banyak lagi kisah. Kemudian bau harum, lalu bau apakah ini ya, cerita tentang kisah yang namanya itu Siti Asyah ya, tukang sisir rambut anak Firaun. Ya, kan begitu. Kemudian nampak lagi ya, apa tuan-tuan, ada satu kaum hanya memakai sejepit kain menutupi kemaluan dan dubur. Siapakah ini wahai Jibril? Ya, mereka ini adalah orang yang tidak menunaikan zakat. Ya. Ada lagi orang yang namanya ya, kepalanya dihentakkan ya ke batu, pecah berderai, patah balik semula, hentak lagi. Siapakah ini? Dah golongan manusia yang enggan sujud kepada Allah SWT, enggan solat. Ya, semasa mereka hidup dunia. Solat ini tuan-tuan, masanya tinggal sikit betul ya. Satu perkara yang amat penting. Saya dah sama dengan tuan-tuan di sini memberitahu, berkongsi, solat itu mesti dinikmati. Bukan hanya dihayati, tapi menjadikan solat itu sampai nikmat. Selagi tuan-tuan belum jadikan solat jadi nikmat, tuan-tuan tak dapat khusyuk. Ya. Minta maaf yang dah kahwin. Kalau bersama isteri nikmat tak? Kalau nikmat kan lama minta maaf. Ya, begitu juga solat. Bila nikmat tak terasa yang namanya solat. Sedapnya solat. Tak terasa 4 rakaat, tak terasa tarawih 20 rakaat, 23 rakaat syak witir. Tak terasa. Tapi bila kita tidak menikmati, maka kita rasa gelisah. Imam baca surah panjang sikit, ngomplain kat dalam ni. Oh, tak tahu ke imam yang lutut dah gigil ni. Iya, kalau orang nikmat, dia tidak akan rasa gigil. Tengok bola sepak JDT lawan apa semalam ni, Piala Sumbangsih Kedah 2-0. Wah, bukan main lagi, awak sedap aja ya. 2 jam depan TV boleh. Sembahyang 5 minit, ya kaki dah gegil dah. Ini namanya kerana kita tak nikmat. Sebab itu salah satu cara nikmat, mesti difaham semua kalimah-kalimah itu dengan tajwidnya yang baik, makhrajnya yang baik, dan makna-makna serta tafsirannya mesti faham. Dan kemuncak kepada nikmat di dalam solat itu adalah ketika sujud. Sujud itu betul-betul nikmati. Sujud merupakan pelambangan kepada suatu ketundukan atau kepasrahan seseorang hamba kepada siapa yang dianggapnya lebih tinggi, siapa yang dianggapnya lebih hebat, lebih daripada segala-galanya. Kita orang Islam, tunduk kita, patuh kita, pasrah kita, taat kita, semuanya kepada Allah. Sebab itu subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi, lagi maha, dan segala pujian baginya. Kan gitu. Ya, sujud. Jadi nikmati sujud. Ya. Orang hakikat, dia sujud itu, dia cakap dalam hatinya ketika sujud, ya Allah, dengan fadlmu, dengan kurniaanmu, ya Allah, dengan rahmatmu. Kita masuk masjid, Allah nak solaka, ya, apa? Allah maftahli abwaba rahmatik. Kan rahmat. Ya Allah, bukakanlah aku pintu rahmatmu. Jadi kita minta, kerana kita masuk syurga bukan dengan amalan kita ni, semua dengan rahmat, dengan kurniaan Allah. Jadi kita sujud nak dapat nikmat, ya Allah, dengan fadlmu, kurniaanmu, dengan rahmatmu, engkau takdirkan aku. Kan kita ini dapat solat semua tu kan dengan qada' Allah ni, dengan iradah kehendak Allah, masyiatillah, dengan ilmu Allah,
dengan hayat dia hidupkan kita. Qudrah, iradah, ilmu, hayat. Sebab itu sifat 20 tu kena hafal dalam kepala otak. Bawa dalam solat. Boleh tuan-tuannya bawa dalam sujud. Ya Allah, syukur dengan rahmat-Mu, dengan kurniaan-Mu, fadl-Mu, limpah ruah-Mu, Ya Allah. Engkau takdirkan aku dapat sujud kepada-Mu, Ya Allah. Engkau jadikan aku orang Islam, Ya Allah. Engkau jadikan Nabi Muhammad SAW Nabiku, Ya Allah. Engkau jadikan aku dapat nyembah-Mu, Ya Allah. Tak jadi macam orang kafir nyembah batu, nyembah berhala dan sebagainya. Astagfirullah. Begitu. Ya, dijadikan yang syariat itu jadi hakikat. Kerana hakikat dapat sujud itu semuanya atas yang namanya kehendak masyiah, ya, daripada Allah SWT. Iradah dan masyiah daripada Allah SWT. Akhir surah Insan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan apa yang kau hendak itu semuanya adalah kehendak Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Ta'ala itu atas setiap sesuatu maha qadir, maha kuat, maha mampu dan sebagainya. Boleh tuan-tuannya. Jadi saya rasa nak cerita panjang surat Mi'raj panjang lagi. Saya terus potong solat dan kemuncaknya sujud, supaya nanti bila sujud kita tu hayati sungguh-sungguh. Di samping 7 anggota jaga, ya, tekankan sikit, ya, mudah-mudahan jadi yang namanya sujud kita itu min asaris sujud, bekas-bekas tanda-tanda kita sujud. Bukan yang hitam itu tuan-tuan, ya. Tanda sujud tu bukan yang hitam tu. Tak. Tanda sujud kita banyak sujud, nanti di akhirat dengan kita wuduk yang baik, dilebih-lebihkan gini tuan-tuan sujudnya, wuduknya bukan membazir air, maka Rasulullah akan kenal kita. Dahi bercahaya dan bekas wuduk itu bercahaya-cahaya. Umatku, panggil. Haji, mari. Rasulullah kenal kita. Bukan yang digesek-gesek sampai hitam. Bukan. Ya, asaris sujud itu begitu. Ulama tafsirnya bukan begitu. Ya, tapi tanda kita sujud sungguh-sungguh pada Allah, sebab itu sujud mesti dinikmati. Sungguh-sungguh faham tuan-tuan, paling dekat kita dengan Allah itu adalah ketika sujud. Jadi banyakkan doa ketika sujud. Jangan lupa Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan mak bapak kita, ya, guru-guru kita dan sebagainya. Ya, sebab itu harapan saya memang cukup besarlah masa yang begitu, ya, 45 minit ni. Kalau buka kitab memang baru tak sampai semuka. Jadi kalau kitab Arab, kalau kitab Melayu laju sikit. Kalau kita Arab contohnya lagilah baru nak fahamkan makna Arabnya. Ya, sebab itu tuan-tuan, hayati sungguh-sungguh solat. Ya, maknanya itu, ya, doa iftitah maknanya itu mesti dalam kepala otak, lancar. Fatihah maknanya mesti, bukan hanya makhrajnya, maknanya. Setiap huruf-huruf dalam kita solat itu mesti tahu maknanya, perkataannya. Apa itu ha ke, kha ke, sampai begitu mudah-mudahan. Kerana kita yakin bahawa kita itu dapat menuturkan setiap kalimah itu semuanya atas izin Allah SWT. Kerana Nabi Muhammad beritahu dalam hadisnya, la tataharru zarratun illa biznah. Tidak bergerak sesuatu zarah pun melainkan semuanya dengan izin Allah. Sebab itu tuan-tuan, jangan rasa, ya, sombong, jangan rasa yang namanya itu konon-konon kuat. Kita ini tuan-tuan nak baca bismillah itu, kalau Allah Ta'ala tak izinkan, terpengor kita mulut kita, tak dapat sebut tuan-tuan. Semuanya dengan izin Allah. Jadi kita hayati sampai Allahu Akbar itu semua, ini semuanya izin Allah, kurniaan Allah, limpah kurniaan Dia, rahmat Dia. Kita itu dapat Allahu Akbar sampai begitu tuan-tuan. Dihayati betul-betul. Kalau mungkin bila kita ngikut berjamaah payah. Nanti balik sembahyang sunat, buat latihan. Ya, ambil satu surah yang tuan-tuan hafal maknanya, contohnya Qul Huwallah, ya. Kemudian tuan-tuan belajar lepas Fatihah surah yang pendek-pendek, wal asr, contohnya demi masa. Sejujurnya kan hafal kita. Jadi yang kedua
qul wallah. Jadi kita berlatih menghayati dan menikmati yang namanya solat. Kalau tak, tuan-tuan, cerita Isra' Mi'raj tak guna. Kerana kemuncaknya itu solat 5 waktu. Boleh tuan-tuannya, nanti buat latihan, latih tubi di rumah. Ya, kita kadang imam baru kita nak khusyuk sikit, imam dah Allahu Akbar kan gitu. Kalau berjemaah tu. Ya, nanti kat rumah buat latihan. Hafal surah-surah yang pendek-pendek yang tuan-tuan tahu maknanya betul-betul. Kemudian dilatih tubi, dihayati sungguh-sungguh, kalau boleh sampai mengalir air mata, kerana semuanya itu semata-mata kerana mengharapkan keredaan Allah SWT. Aku qouli hadza astagfirullahalazim wa lillahi. Mudah-mudahan ya sedikit pencerahan perkongsian Isra' Mi'raj ini ya, dan ibadat solat, menghayati serta menikmati solat itu, akhirnya kita makin khusyuk, makin seronok, makin ya Allah rindu nak nunggu tiap waktu solat. Sebab itu tadi saya dengan tuan-tuan ya, iaitu menunggu-nunggu solat. Kita ni macam dating dengan solat. Nanti dah selesai Isyak, kita nunggu-nunggu subuh. Jadi dating dengan subuh, teringat subuh gitu. Kan gitu. Jadi kita ini otaknya ingat dia je ni. Ni mesti nak subuh ni, subuh gitu. Padahal lama lagi. Jadi perbuatan-perbuatan yang harus semasa tuan-tuan menunggu itu semuanya dapat pahala. Balik tuan makan nanti, tuan bersama dengan isteri, ya kan sikit tuan-tuan ya, supaya faham ni. Kerana kita ini kadang-kadang terlampau rigid otak kita sampai tak faham. Tuan-tuan, dalam agama asalnya ada halal dengan haram aja. Kemudian ulama pecahkan, jadi yang namanya tu sunat. Ya, apa-apa yang dibuat oleh Rasulullah bukan kewajipan, namanya sunnah. Kemudian yang namanya itu harus. Kemudian makruh. Makruh ini dulu tak ada tuan-tuan. Kerana makruh itu dibenci. Kan? Maka pada benci takkan kita buat. Faham tak? Jadi harus ini dulu halal. Benda-benda yang halal itu semuanya harus. Benda-benda yang harus itu semuanya halal. Tuan-tuan menggunakan, memperbuat, melakukan sesuatu yang harus, semuanya kan halal. Tuan-tuan makan, minum kan harus semua tu. Sebab itu rupanya tuan-tuan, ulama membahaskan, kita melakukan yang harus itu, semuanya dapat pahala. Kerana ketika tuan-tuan makan, harus, contohnya tuan-tuan tengok berita, ya, tengok bola sepak, kan semuanya itu benda-benda yang harus. Tuan-tuan kan tak berzina, tuan-tuan kan tak ngumpat, tuan-tuan kan tak bunuh orang, tuan-tuan kan tak ngata, tak namanya itu menjatuhkan maruah orang, tuan-tuan tak mencuri. Sebab itu benda yang harus itu tuan-tuan, kita semua dapat pahala. Saya nak bawa tuan-tuan ke ilmu yang ini ni, ke sini ni, ke dalam ini, supaya kita itu tuan-tuan ngeteh ke apa, semuanya dapat pahala tu. Kerana kita tuan-tuan warung ngeteh ngopi, tuan-tuan tak yang namanya berzina, tuan-tuan tidak yang namanya itu bunuh orang, tuan-tuan tidak mencuri. Faham ya? Jadi semuanya itu anggaplah sebagai satu perkara, kita itu meninggalkan perkara-perkara yang haram-haram tadi itu. Sebab itu selain daripada solat 5 waktu, tuan-tuan lakukanlah sunat dan bergembira dengan perkara yang harus-harus. Lepas ni sebenarnya gembira. Jangan risau kalau haji nak ngeteh malam-malam, ngetehlah. Rasa-rasa malam nak sembahyang tahajud macam lepak, ngopi dulu. Nikmati. Kerana ngopi itu, dengan pegang ngopi, kita tak berzina, kita tak keluar cari pelacur. Awak ni tak terbayang gitu sebenarnya. Sebab itu awak macam relax aja. Tapi bila dipecahkan tentang perkara itu, rupanya benda yang harus. Sebab tu makan, kalau kita niat untuk ibadat dapat pahala. Kan makan tu harus menikmati nikmat Allah. Ya Allah, syukurnya dapat makan ya Allah. Dapat makan kurma ya Allah, dapat makan anggur, dapat makan nasi ambeng ya Allah. Tak pernah bayang gitu ya. Saya baca kisah-kisah wali, ramai wali-wali dia itu majzub ataupun wusul, dia teringat Allah itu ketika dia makan. Ketika dia minum tu, ya Allah, gitu. Kerana ini satu perkara yang harus disuruh minum, disuruh makan.
Nabi Muhammad dengan asbab dia makan, dia minum, umatnya faham dia itu bukan malaikat, dia itu bukan Allah, dia itu bukan Tuhan, dia itu tak macam Nabi Isa, sampai anak penganutnya menuhankan dia. Jadi Nabi Muhammad dengan berkat makan itu, dia itu menjadikan dia itu seorang manusia yang macam kita, tetapi dia Rasul. Nak nunjukkan bahawa dia itu bukan, yang namanya itu bukan malaikat. Faham? Makan Nabi Muhammad itu kalau kita fikir pun menunjukkan kepada kita tauhid yang sungguh besar, tauhid yang sungguh tinggi. Ya, berisrinya Rasulullah itu menunjukkan bahawa dia itu manusia, tetapi dia Nabi. Kerana isterinya tak pernah komplain pun keburukan dia ketika dia wafat. Semuanya cerita tentang kebaikan dia. Kalau kita jangan tanyalah. Gitu. Jadi mikirnya itu sampai gitu. Akhirnya kita, ya Allah, ini betul Nabi ni. Ya, dibagi kaya tak nak, dibagi perempuan cantik tak nak. Ya, emas segunung, dibagi pangkat tak nak. Naknya kok ngajak orang pergi tauhidkan Allah, ngajak orang sembahyang. Kan pelik ni. Memang betul-betul Nabi ni. Kalau macam kita ni yang tak Nabi ni, dibagi harta, wah, milih harta, pangkat pula, bini lawa. Engkau tak nak, saya sendiri nak. Tapi Nabi Muhammad, dia memang betul-betul Nabi dan Rasul, dia tak milih. Milihnya itu nak menyelamatkan umat. Subhanallah, Nabi kita. Sebab itu Nabi kita terbaik. Ya, apa aja kita melihat dia, semuanya terbaik. Suami, orang sosial, orang masyarakat, orang yang berjuang, orang yang sedekah, orang, ya Allah, Nabi kita ni tak payah tanya. Kita ni entah dapat sikit pun, dapat pun, alhamdulillah. Boleh faham tuan-tuannya? Ini kemuncak Isra dan Mi'raj. Ya, jadi nanti beli buku, beli kitab, baca, jadi sempadan bagi kita kisah-kisah. Contohnya macam orang yang menggunting lidahnya. Ini orang suka pidato. Ya, agaknya air politik agaknya. Ceritanya sana sini, ngata sana sini tak habis-habis. Ya, patutnya tanggungjawab mengamankan Malaysia ini, ya, supaya jadi negara makmur. Ya, gitu. Ini sana sini, ya. Orang Johor, menteri Perdana Menteri Johor pun sama-sama nak jatuhkan. Padahal orang Johor, patutnya orang Johor berbangga Perdana Menterinya orang Johor. Ambillah yang namanya itu peluang. Minta apa, minta itu kan. Ini sama-sama nak jatuhkan. Pelik kadang-kadang orang kita ni. Ya, bukan apa. Saya ke sini supaya tuan-tuan faham. Kalau saya tak cakap, asal orang politik yang cakap, ya, sekali ustaz dia cakap, dia faham betul-betul ni. Kerana ada di dalam kisah Isra Mi'raj. Iaitu orang yang menggunting-gunting lidahnya, ya, kemudian balik semula gunting. Rupanya orang ahli pidato. Kan? Pernah dengar kan ya? Wallah alam bisawab. Terima kasih tuan Keladi. Ada masa kita jumpa lagi. Mudah-mudahan nikmati solat. Nanti latihannya itu, iaitu kita solat isyak berjemaah. Ya, nikmati. Sujud nikmati sungguh-sungguh. Boleh tuan-tuan ya? InsyaAllah boleh. Ya, boleh. Allahu Akbar. Yakin kita tiada daya, tiada upaya melainkan dengan izin Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kita dapat gerak tu semuanya atas kurniaan dia, atas rahmat dia. Betul-betul, insya-Allah lama-lama nanti kita dapat hayati sungguh-sungguh. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi Muhammad sallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa amalan wa ibadatan salihah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon ampun dan maaf seluruh jerin pura sangat akeh keluput akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.